Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat kembali dalam kelas kita, dalam keadaan tuan rumahnya pula diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berita kematian yang tak dapat dia bersama dengan kita, dan kebetulan bab kita pun hari ini berkaitan dengan termasuk dalam iman, sabar di atas segala takdirnya. Jadi mudah-mudahan berita-berita musibah, kematian dan sebagainya menjadikan kita orang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menghadapinya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh kerana itu, sebelum itu kita ucapkan takziah lah kalau Ajizu didengar secara online. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepadanya dan merahmati orang yang telah meninggal dari kalangan keluarganya, insya-Allah. Baik, terus kita kepada bab yang ke-35, termasuk iman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Sabar di atas segala takdirnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabar di atas takdir ni termasuk dari iman kerana dia termasuk keimanan tentang qada dan qadar. Dan kita dalam kesabaran ni ada 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, sabar atas ketaatan. Sabar dalam ketaatan, itu sabar dalam ibadat. Mungkin kita boleh sebut sebagai dalam ibadat. Kerana Allah Ta'ala yang memerintahkan kita sabar dalam ibadat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 132. Kata Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk bersalat dan sabarlah di atasnya. Sabar atas apa? Sabar di atas salat. Maknanya kita ni nak solat, kena sabar. Sabar dalam ketaatan. Nak solat jaga 5 waktu. Bahasa mudah lain panggil istiqamah. Nak istiqamah tu kena sabar. Dia tak akan datang istiqamah kalau kita tidak sabar dalam ibadat. Betul tak? Kita nak solat tarawih 30 hari. Daripada awal tarawih sampai salam dengan imam, tu imam baca panjang sikit. Betul tak? Nak kena ada sabar ke tak ada? Sabar. Kita buka kelas pengajian, kelas Quran. Hari pertama 20 orang daftar. 2 minggu lepas pada tu 10 orang. Lepas bulan, tinggallah 5 orang. Betul tak? Lepas 3 bulan, ustaz pula tak mari. Pakai tutup betul kelas tu. Kena sabar tak?
Sabar. Dalam ketaatan kena ada sabar. Sebab tu Allah yang menamakan sabar ni. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dalam ayat surah Al-Insan Allah Ta'ala sebut ayat 24, fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah pada ketetapan atau hukum dari Tuhan kamu. Maksudnya kita bila nak berhukum dengan hukum Allah, kita kena sabar. Kalau Allah Ta'ala kata faraid kena buat, ada orang tak nak, ada nak, kita ni kena sabar, bertahan juga. Pasal apa? Sebab kita buat kerana Allah. Jadi sabar dalam ketaatan adalah sabar yang paling utama, nombor satu. Sabar yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Bukan sabar duduk dalam kemaksiatan tu lama dah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Okey. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atas sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam daripada tertipu atau terpedaya dengan godaan-godaan isterinya pembesar. Dia bagi harta, dia bagi apa, tiba-tiba dia nak benda tak elok. Maka dia bertahan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu cerita Nabi Yusuf. Kalau zaman kita, sabar apa? Sabar dalam meninggalkan maksiat. Apa dia? Sabar tak isap rokok. Orang berhenti rokok, nak istiqamah tinggal rokok, kena sabar tak? Kena bertahan. Kalau tak sabar, lama dah kembali isap rokok. Betul. Kita nak caci maki orang, orang buat salah, kena pula orang tu bawah daripada kita. Kuli ke, pekerja ke, orang gaji ke, pembantu rumah ke. Kita nak marah ni, dia panggil menahan marah. Wal kadhiminal ghaidh. Kena ada kesabaran tak? Kena ada. Itu kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Sabar yang ketiga, ini bab kita gini. Sabar dalam takdir. Sabar atas ketentuan takdir. Jadi apa saja menimpa kita dari takdir Allah, sama ada baik ataupun buruk, yang kita suka, yang kita tak suka, kita terimanya dengan penuh keredaan. Dan bila dia sampai kepada tahap sampai kita terpaksa sakit, mudarat, hilang, kesedihan dan sebagainya, maka dia memerlukan kesabaran, kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi Allah menamakan sabar atas takdir atau musibah tu sebagai berita gembira. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan kita dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti mana sabarnya para rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar Fir'aun, Nabi Nuh sampai peringkat tenggelam habis. Semua orang tak beriman dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, macam-macam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua orang beriman supaya sabar sebagaimana Rasul ulul azmi sabar. Dan Allah Ta'ala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia lalu kepada seorang perempuan, dia sedang menangis di kuburnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, murha wal faltasbir wal tahtasib.
perintahkan wanita tersebut agar dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ini kategori sabar yang ketiga, iaitulah sabar di atas takdir. Okey, sabar di atas takdir. Ini ketiga-tiga yang kita sebut adalah termasuk daripada darjat dia, ketinggian darjat. Sabar paling tinggi, sabar atas ketaatan. Sabar yang kedua, sabar dari kemaksiatan. Sabar yang ketiga, sabar di atas takdir. Ini dari sudut kemuliaan dan kelebihan. Bukan berkaitan dengan individu. Pada seorang individu mungkin berbeza. Sabar paling payah bagi dia mungkin sabar takdir. Sabar taat dia dah terbiasa. Ada orang dia paling susah sabar meninggalkan maksiat. Payah. Dia kata, saya ustaz bab solat, bab berapa boleh lah, tapi Allahu Akbar. Kalau pergi kerja dekat rasuah tu kak, duit kopi payah lah nak elok, dia kata. Ada orang macam tu. Ada orang pula saya, dia kata bab puasa, bab berapa mengaji beres. Tapi kalau buat perempuan ni, dia kata, bergegar cabut kopi dengan ustaz pun, dia kata. Nah, maknanya individu, berkaitan dengan individu, ada orang merasakan kesabaran dia daripada tiga ni mungkin lebih daripada yang lain pada jenis ketiga atau kedua atau pertama. Adapun di sisi syariat, di sisi pembahagian agama, paling tinggi sabar dalam ketaatan. Kerana apa? Kerana makin kita sabar, kita istiqamah dan dia mendatangkan pahala yang banyak, berlipat kali ganda. Sabar dalam meninggalkan maksiat ialah sabar dalam tak buat apa-apa. Boleh pahala, tapi pahala tu pahala meninggalkan sesuatu. Adapun pahala melakukan sesuatu, maka kita sabar, kita baca lagi Quran, lagi banyak pahala, lagi banyak pahala. Sabar dalam ketaatan ni menambahkan pahala berlipat kali ganda. Sebab makin kita sabar, makin kita buat amal. Makin kita sabar, makin kita buat amal. Adapun sabar dalam meninggalkan maksiat, maka kita bertinggalkan maksiat tersebut. Kita tak buat. Dapat pahala, sabar betul. Tapi dia tak seperti yang pertama. Sabar yang ketiga, dah sabar dalam takdir, dia berkait dengan redha dan pasrah. Ada orang sabar dalam takdir dengan pasrah. Tahu pasrah? Tak boleh nak buat apa dah, setakat tu lah nak buat macam mana. Itu pasrah. Tapi ada juga orang sabar dalam redha. Allah Ta'ala bagi, dia redha. Malah dia boleh kata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Sebab dia mengharapkan pahala dari musibahnya. Baik, jadi sebab itu, ni termasuk iman. Kita baca buku kita balik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nampak? Di sinilah letaknya kaitan sabar atas takdir dengan tauhid. Padahal sabar-sabar ni termasuk akhlak. Macam mana tiba-tiba sabar atas takdir termasuk dalam bab akidah? Betul tak? Kalau sabar kategori pertama, sabar kategori kedua, itu berkaitan dengan akidah dan ibadah. Itu berkaitan dengan akhlak dan ibadah. Tapi bila sabar di atas takdir, dia masuk pembahasan akidah. Kenapa? Kerana dalam takdir kita berurusan dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau orang tak sabar dalam ibadat, mungkin dia meninggalkan ibadat tersebut. Terutamanya bab sunat.
dia tak sabar dalam ibadat sunat. Tak istiqamah. Dia jaga hak fardu, dia tinggal hak sunat. Okey ke tak okey? Kalau bahasa orang panggil amal tinggi, dia kata tak okey lah. Tapi dari sudut biasanya, dari sudut dosa, okey lah. Dia tak sabar dalam meninggalkan maksiat. Lalu akhirnya dia melakukan maksiat tersebut. Lalu dia dapat dosa. Dia dapat dosa. Okey ke tak okey? Tak okey lah. Nak berbanding yang pertama. Pasal pertama, kalau dia sabar dalam ketaatan, dia boleh pahala. Kalau dia tak sabar dalam bab sunat, kalau bab hak fardu tu tak boleh jugalah. Bab sunat, dia tak ada pahala lah. Tapi kalau maksiat dia buat, dia dapat dosa. Tapi dosa tu masih lagi dikategorikan sebagai maksiat. Berbanding satu lagi, orang tak sabar dalam menerima takdir. Ada orang tak sabar dalam menerima takdir sampai mempertikaikan takdir Allah. Nah, sampai ada yang mencaci maki Allah. Kerana apa? Kerana dia tak sabar dalam menerima takdir. Jadi sebab tu bahayanya perkara ni, walaupun dia ada nombor 3, tapi dari sudut perbahasan dia berkait dengan akidah, kerana berkait dengan sabar atas takdir ialah redha dengan takdir Allah dan menerima dengan hati yang penuh hati yang lapang serta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak sabar dengan takdir sampai pergi bunuh diri, tak sabar dengan takdir sampai pergi murtad, tak sabar dengan takdir sampai pergi mencaci maki Tuhan, mencaci maki agama, dan dia boleh terlibat dengan maksiat yang banyak. Kenapa? Kerana dia tidak sabar dengan takdir. Jadi sabar di atas takdir termasuk perbahasan akidah, kerana baik sabar tersebut kita akan sampai ke tahap redha, dan orang yang tidak sampai ke tahap tersebut boleh jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kita sebagai orang Islam beriman, tidak ada perkara yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya melainkan dengan izin Allah. Termasuk kalau orang tanya, kenapalah Palestin tu macam tu? Kenapalah Allah Ta'ala belum lagi tolong Palestin? Mata Nasrullah, bilakah pertolongan Allah tu nak datang? Okey. Maka jawapan kita bahawa Allah berkuasa untuk membantu, cuma bila masanya itu kita tak tahu. Dan kita berserah kepada takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita hanya jaga diri setakat mana yang kita mampu. Lebih daripada itu Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Al-Qamah bin Qais menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayarda wa yusallim. Al-Qamah mengatakan, menafsirkan iman dalam ayat musibah. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min. Siapa yang beriman. Jadi ada lafaz iman, okey, dalam ayat musibah tadi. Kata Al-Qamah, ayat iman, tafsir iman dalam ayat itu menunjukkan seorang lelaki yang ditimpa musibah,
Tapi dia beriman bahawa musibah itu datangnya dari Allah. Lalu dia redha dan menyerahkan diri kepada Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang masih dilakukan orang padahal kedua-duanya adalah kufur. Yang pertama mencela keturunan dan yang kedua menatap orang mati. Okey, menatap orang mati. Menatap ada maksud menatap? Meratap. Okey, menatap ni tengok kan. Meratap. Meratap ni berkabung ataupun menangisi. Meratapi orang-orang yang dah meninggal dunia, maka itu termasuk dalam kekufuran. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa kaitan hadis tersebut dengan bab kita? Itulah larangan untuk berkabung di saat ditimpa musibah dengan perkabungan yang tidak ditunjukkan oleh syariat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Di saat orang tu ditimpa musibah kematian sampai dia berkabung dalam bentuk orang Arab punya yang tidak disyariatkan. Koyok baju, tampar pipi. Dan keluar perkataan-perkataan jahiliyah. Kenapalah Tuhan buat macam ni? Ayat tu tak boleh tu. Sebab tu bila orang belajar kuat akidah dia, ditimpa musibah, dia kata termasuk iman sabar. Kerana kuatnya iman, apa saja berlaku, dia sabar. Dan tak tengok macam mana orang Palestin. Kalau orang tanya, apa yang menyebabkan di saat rumah dia hancur lebur, dia tersenyum? Jawapannya iman. Sehingga orang putih pun pelik, macam mana orang Palestin boleh senyum macam tu, rumah hancur. Mereka mencari-cari. Lalu mereka mendapati kunci kepada itu adalah iman. Kemudian mereka pun masuk Islam. Ramai yang masuk Islam. Jadi hadis yang kita bacakan sekejap tadi adalah larangan meratapi mayat kerana dia termasuk dalam mempersoalkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awatil jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami, yakni tidak termasuk orang Islam, orang yang memukul-mukul pipi. Bila mati seseorang, dia pukul pipi. Pak kita ada? Tak ada kan? Alhamdulillah. Orang non-Muslim tempat kita ada? Orang non-Muslim, orang Cina ke orang India? Ada? Tak tahu. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok, kita kekalkan dalam daerah tak tahu. Tapi bila Nabi SAW pesan, maknanya benda ni berlaku di zaman Nabi. Dan akan berlaku juga. Di setengah-setengah tempat memang berlaku. Apa dia? Latamal khudud atau darabal khudud. Memukul pipi. Dia pukul pipi. Bukan pukul pipi orang. Pipi dia. Ambil tu tepuk muka, kenapa lah ya Allah, kenapa? Nampak keluar ada cerita dia. Yang kedua, sampai perikat koyok, kocek baju. Nak marah, menangis sampai tak sedari dia, koyok, habis. Kemudian, wada'wa bida'wal jahiliyah, dan dia wada'a bida'wal jahiliyah, kemudian dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Apa itu seruan jahiliyah? Macam kita contoh tadilah, mempertikaikan, mempersoalkan, menolak, tidak menerima
apa yang Allah Ta'ala tetapkan kepada dia dalam urusan takdir. Okay? Jadi hadis ni berkaitan dengan meratapi kematian. Jadi kita termasuk iman, sabar di atas takdir. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya wa idza arada bi'abdihi asy-syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba-Nya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan kepada seseorang hamba-Nya, maka dia menangguhkan dosanya sampai nanti dia penuhi balasannya di hari akhirat. Sampai dia memenuhi balasannya nanti di hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhirat. Hadis ni Nabi SAW menyebut musibah ni datang sebagai kebaikan. Musibah ni datang sebagai kebaikan kerana orang yang diuji di dunia akan menerima kebaikan di akhirat. So sebagai orang beriman kepada Allah, bila kita tahu benda tu, ada tak ruang untuk kita tak suka kepada takdir Allah? Tak ada. Sebab Nabi dah bagi tahu. Nabi kata kalau Allah berkehendak kebaikan, dia segerakan ujian di dunia. Hak kita bimbang ni, hak tak kena uji ni. Relax, makan tidur, pergi sana, pergi sini. Hak ni paling bimbang. Malam, bila hari Selasa ke? Lepas. Saya pergi ataupun semalam Rabu kan? Hari Selasa tak salah, Selasa. Isni. Saya jumpa Al-Kisahnya, jumpa dengan seorang pakcik tu. Dia cerita kehidupan dia dulu. Kehidupan dia ni mewah lah. Sebab dia ni antara orang awal dengan Petronas. Lepas tu dia buka company, dia buat job dengan Petronas. Untung dia puluh-puluh juta. Kontrak dia paling besar, dia kata saya pernah dapat kontrak 500 bilion untuk supply barang kepada Petronas. Buat pelantar minyak gerudi ke apa semua. Al-Kisahnya, bila dia kaya, sampai satu tahap anak dia tak nak belajar. Dia kata, dia cerita ni, anak dia tak nak belajar. Dia kata, papa, belajar berapa ya? Dia kata, papa kan banyak duit. Dia kata, kita pergi ya, mana-mana kita pergi jalan sana, pergi jalan sini. Lepas tu dia kata, isteri dia pun suka juga pergi jalan sana, boleh shopping. Shopping sana, shopping sini, banyak duit. Tapi dia cerita kat saya, bila anak dia kata, papa, dia jadi macam tak suka, tak semangat nak belajar sebab dia rasa dia ada duit. Jawab di sahabat saya ni, dia kata, maka masa tu dia pakai kereta Mercedes, dia jual kereta Mercedes dia. Lepas tu dia tak pergi jalan-jalan, dia bagi tahu ke anak dia, sekarang ni tak macam dulu dah. Pasal apa? Papa dah koyak, dia kata. Saya berkata, bukan koyak tu, mengkoyakkan diri. Dia kata, betul, mengkoyakkan diri. Pasal tak nak bagi anak kita rasa senang. Dia kata, bila rasa senang, dia jadi tak belajar. Oh gitu, maknanya dia memberi kesusahan kepada anak dia kerana kasihnya dia kepada anak dia. Faham tak? Kenapa dia mengkoyakkan diri? Tak nak anak dia jadi lalai. Sebab anak dia dah sampai satu tahap tak nak belajar. Sebab duk melancong sana, melancong sini, duit banyak. Papa pun dah kaya. Nak mengaji buat berapa lagi?
Dia koyakkan diri dia, bahasa dia lah, mengkoyakkan diri. Mana jual kereta, pakai kereta buruk. Dia tak pergi melancong luar negara, begini-begini. Dia koyak kerana dia, papa dah koyak, you kena belajar betul-betul. Dia kata Alhamdulillah, anak dia pun belajar. Belajar, sampai lah ni tak silap saya, anak dia pilot lah ni. Ataupun kerja lah. Baguslah. Jadi poin saya di sini, kalau seorang manusia pun tahu dia menguji seseorang untuk memberikan kebaikan kepadanya atas dasar dia cinta kepada anaknya, lalu bagaimana seorang Muslim sepatutnya melihat musibah yang Allah bagi kepada dia? Bila Allah bagi kepada kita musibah, Allah lebih sayang kepada kita berbanding seorang ibu atau ayah sayang kepada anaknya. Dan di sinilah mahalnya akidah, keimanan. Berat ni, makin berat makin dia tenang. Makin berat makin dia tenang. Sebab apa? Dia tahu ini musibah datang dari Allah, bukan saja-saja. Tapi nak sampai ke tahap tu, dia kena kuatlah iman dia, tauhid dia tu. Kalau tidak, dia tak sampai. Berdasarkan hadis Nabi tadi, apabila Allah berkehendak memberi kebaikan kepada seorang hamba, dia nak bagi baik. Apa dia buat? Ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Dia segerakan bagi hukuman atau akibat atau musibah kepada hambanya ini di dunia lagi. Tetapi kalau dia nak keburukan kepada hamba, apa dia Allah Ta'ala buat? Dia menangguhkan dosanya. Apa maksud menangguhkan dosa? Tak dapat dosa. Apa maksud menangguhkan dosa? Dia tidak balas dosa tersebut. Tangguh. Buat dosa, buat masih lagi boleh makan, boleh minum, rumah besar lagi, kereta pun okey lagi. Tapi buat dosa. Cuma Allah Ta'ala kata apa? Nabi kata apa? Sehingga Allah memenuhi balasannya pada hari kiamat. Sampai hari akhirat dia dapat full balasan dia. Kerana selama hidup di dunia dia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musibah ni bagi kita membawa kebaikan berdasarkan hadis yang kita baca. Nabi SAW juga bersabda, Inna 'izamil bala, inna 'izamal jaza ma'a 'izamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Wa man radiya billah wa man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Maksudnya, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cubaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sesuatu kaum, maka dia menguji mereka dengan musibah, itu ujian. Untuk itu, barang siapa yang redha, maka baginya keredaan dari Allah. Dan barang siapa untuk itu dia, barang siapa redha, maka baginya keredaan dari Allah. Barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Jadi musibah ni datang bersamanya pakej pahala. Datang bersamanya pakej pahala. Kalau Allah nak bagi, Allah uji, maka dapatlah bersama dengan ujian tersebut pahala. Tapi kalau orang yang Allah murka, bila dapat musibah dia marah pula, caci maki pula agama, maka orang ni mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kandungan bab ini tafsir ayat dalam surah At-Taghabun. Kita dah baca tadi. Yang kedua, sabar terhadap segala cubaan termasuk iman kepada Allah. Yang ketiga, ancaman keras kepada orang yang memukul pipi, merobek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah, yakni kerana meratapi orang mati.
Yang keempat, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya. Apa dia? Allah uji. Dan tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya. Okey. Apa dia? Dengan Allah membiarkan dia tidak diuji. Itu tanda keburukan. Allah. Dia tak uji. Kita kena bimbang. Kenapalah dia tak uji? Tapi kita bukan nak minta ujian. Cuma kita banyakkan doa kepada Allah agar tetap Allah rahmati kita dan berikan kepada kita keimanan yang teguh. Baik, yang kelima, tanda kecintaan Allah kepada hamba-Nya itulah uji. Dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cubaan yang diuji oleh Allah. Dan yang ke-8, pahala bagi orang yang redha atas cubaan yang menimpanya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berkaitan dengan musibah dan ujian, yang kita dah sebut dah beberapa perkara berkaitan dengannya dan kaitannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan disebut dalam syarahan ini, manusia apabila berdepan dengan musibah biasanya ada 4 situasi. Bila manusia ditimpa musibah, ada 4 situasi. Situasi yang pertama, marah kepada Tuhan. Kenapalah Allah Ta'ala buat macam ni? Ini situasi yang pertama, marah kepada Tuhan. Situasi ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Ada di kalangan manusia ni, dia sembah Allah ni sipi-sipi. Dia sembah Allah ni sipi-sipi. Ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Bila dapat kebaikan, dia okey. Wa in asabatu fitnah, bila dapat fitnah ujian, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu situasi pertama. Sabar, bila ditimpa musibah, dia marah kepada Tuhan. Saya ingat ada dulu orang cerita orang tanam padi ke apa. Tanam padi ke taman tembakau kat kampung. Tengah-tengah nak tuai tu, tiba-tiba mari musim hujan, habis. Lalu ada di kalangan mereka yang sampai ambil parang, angkat parang ke langit, kata, ya Tuhan, ya Allah, apa muat lagu ni kat aku? Ada sampai tahap tu. Marahnya dia kepada Tuhan. Panggil, nak tuai dah hasil. Tinggal berapa hari lagi. Tengah-tengah tunggu, padi dah masuk ranu, tembakau pun okey dah masa tu. Nak ambil, nak hasil. Modal jangan kira habis banyak puluh ribu dah. Masa lagi. Tiba-tiba hari nak tuai, sehari sebelum, hujan lebat. Tenggelam habis padi. Allahu Akbar. Ada orang buat kebun durian. Makcik di Thailand cerita. Masa berlaku banjir 2 tahun lepas kau. Belum Covid. Pokok durian. Besar-besar lengan tu. Tunggu masa nak buah ya. Nak durian ni bukan setahun 2. Tunggu masa nak buah. Mari banjir. Dia tenggelam. Setengah hari je pokok tu tenggelam. Setengah hari. Mati. Habis satu kebun. Bayangkan macam mana kalau orang tak sabar. Itu kata saya memang kecil dulu dengar orang bawa parang tunjuk ke langit, nak berlawan dengan Tuhan.
Apalah muat lagu ni kat aku. Jadi ini orang yang tidak ada iman, tak kuat iman. Kadang-kadang diuji dengan kematian anak, orang keluarga tersayang. Dia pun kenapalah begini. Menyalahkan takdir dan seumpama dengannya. Ini semua penyakit bagi orang yang tidak kuat akidah dia dan tidak kuat kesabaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. So, situasi pertama apa dia? Marah. Tak puas hati. Situasi kedua, sabar. Kadang-kadang manusia ni keadaan dia waktu dia ditimpa musibah. Keadaan pertama, marah. Keadaan kedua, sabar. Keadaan yang ketiga, redha. Redha ni lebih tinggi daripada sabar. Kerana dalam hatinya dia menerima apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan dan dia redha perkara tersebut. Tinggal lagi darjat yang tertinggi di saat ditimpa musibah. Apa dia? Marah, sabar, redha. Keempat apa dia? Syukur. Betul. Syukur dengan musibah. Oh, ni level paling tinggi. Bila dapat musibah, dia kata Alhamdulillah. Kerana apa? Kerana terlalu tingginya iman dia dan keyakinan dia kepada Allah. Dia tahu musibah yang datang ni pahala. Dia nampak pahala dah, tak nampak dah musibah. Lalu dia syukur kerana Allah uji dia. Dan dia terima kasih kepada Allah kerana masih memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Lalu Allah uji dia dengan berbagai-bagai ujian. Sakit, kehilangan harta. Ini semua tahap situasi keempat ni mahal. Syukur. Orang tanya, macam mana suami sakit? Alhamdulillah. Macam mana ni anak baru ni? Macam mana? Alhamdulillah. Mulut dia Alhamdulillah je. Oh, ni orang kuat iman. Jadi nak sampai ke tahap tu, kalau orang tanya, macam mana Ustaz, nak kena tulis skrip ke? Tak payah. Dia akan lahir ucapan ni daripada iman yang teguh. Bila kita dah faham tentang apa yang Allah Ta'ala maksudkan, perintah-perintah Allah, dan amalan-amalan yang telah pun dilakukan, lepas tu kita boleh tengok, bila datang musibah kita dah faham, ini adalah nikmat daripada Allah. Lalu kita kata, Alhamdulillah, ala kulli hal. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nak sampai tahap syukur, kita doalah kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan yang menambahkan lagi keyakinan kita kepada ujian itu datang bersama pakej pahala. Okay? Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa satu musibah, sedih ke, gelisah ke, ataupun sesuatu yang semisalnya, kecuali Allah kafarahkan dosanya. Sedih pun Allah Ta'ala kafarahkan dosa. Gelisah yang ada dalam hati, Allah kafarahkan dosa. Kerana apa? Kerana Allah sayang kepada hamba-Nya yang bersabar, lalu dia melihatnya sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi kata, boleh pahala dan terhapus dosa ni, sampai kepada duri yang mencucuk kaki pun kita dapat pahala. Jadi menampakkan bahawa nikmatnya berakidah dengan akidah yang benar. Orang yang tak redha macam-macam. Yang tak suka lagilah. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dari sebalik musibah ni, sebagai orang beriman juga, kalau musibah dia datang dengan keburukan, kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah secara direct. Kerana Nabi SAW sebut, wasyarru laisa ilaika. Benda buruk ni bukan disandarkan kepada Allah.
Contoh, ada orang tengah-tengah buat ibadat ditimpa musibah. Tengah-tengah buat ibadat ditimpa musibah. Lalu dia menganggap itu adalah keburukan yang datang kepada dia. Ataupun dia sandarkan keburukan itu kepada Allah. Tapi Nabi SAW pesan kepada kita, wasyarru laisa ilaika. Dalam doa Nabi, benda buruk ni tidak disandarkan kepada Allah. Berarti, walaupun menerima takdir yang buruk, jangan dinisbahkan keburukan kepada Allah. Kerana boleh jadi yang buruk pada kita itulah menjadi sebab pahala di sisi Allah yang berlipat kali ganda, dan akhirnya kita menerima kebaikan yang melimpah-limpah. Jangan pernah sandarkan kepada Allah keburukan. Termasuk bab akidah dalam sabar ni. Kalau timpa keburukan, kena macam-macam musibah. Kenapalah Allah Ta'ala ni sangat suka bagi aku keburukan. Keburukan bukan disandarkan kepada Allah. Kalau tiba-tiba dia jahat, kemudian diazab, pun kita kata Allah mengazab bukan kerana sifat buruk yang ada pada Allah, tetapi kerana Allah Maha Adil dalam menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman terhadapnya. Ini dalam sabar terhadap musibah, termasuk beriman dengan takdir ialah tidak menyandarkan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak menyandarkan keburukan tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu perkara dalam bab menyandarkan keburukan. Kemudian dalam bab uqubah, balasan. Habis tu macam mana kalau kita nak kata benda tu balasan dari Allah, boleh ke? Ini semua balasan dari Allah. Seolah-olah kita kata Allah ni membalas keburukan dengan sifatnya yang nak balas keburukan. Ataupun Allah ni memberikan keburukan kerana dia menginginkan keburukan. Jawapannya, Allah tidak pernah innallaha la ya'murukum bisu'i wal fahsya. Allah tak pernah suruh kita buat buruk, tak pernah suruh buat keji. Sebaliknya, kalau berlaku musibah, azab, malapetaka, Allah Ta'ala sebut wa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan dan kebinasaan yang berlaku ni adalah disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi termasuk dalam beriman kepada Allah, bila terima satu musibah sekalipun, kita tahu Allah yang buat benda ni, tapi kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Sebaliknya, benda ni berlaku macam ni kerana dosa dan maksiat yang ada pada kita. Kalau Allah secara sendiri dia menginginkan kebaikan kepada seluruh hamba-Nya, cuma saja Allah uji kita. Barang siapa yang syukur, Allah bagi kebaikan. Barang siapa yang Allah kufur, Allah bagi hukuman. Dan di saat datangnya hukuman, alasannya adalah kerana maksiat yang ada pada manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kita berhenti setakat tu dulu. Ada soalan yang nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Pasrah tu maknanya tak redha. Dia terima tapi tak redha. Pasrah. Dia panggil pasrah itu berserah.
pasrah itu berserah. Cinta itu redha. Pasrah itu berserah. Kalau orang terima atas nama cinta, dia akan redha. Malah dia akan sampai ke tahap tadilah syukur. Tapi bila orang yang dia pasrah, okay, sabar dalam pasrah, tapi dia tak buat benda-benda maksiat, tak buat koyok baju, tak buat. Dia nak macam mana, gitu ya, pasrah dah dia. So kita kata mudah-mudahan dia termasuk dalam kategori sabar. Tapi sabar hak kita nak mengharapkan pahala tu tak ada, rugilah. Padahal dia boleh je. Kalau dia sabar mengharapkan pahala dari Allah, insya-Allah. Kalau dia panggil pasrah, hatta kalau pasrah tu sendiri pun mudah-mudahan dia dapat dah pahala kerana dia menerima yang Allah Taala takdir. Cuma tak seperti pahala orang yang redha dan syukur. Jangan sampai terjerumus kepada macam tadilah, tidak redha, tidak syukur dan tidak pasrah. Tidak pasrah tadi koyok, tak mempersoalkan dan sebagainya. Kalau dia panggil malah lagu itulah, itu pun sudah termasuk dalam bab sabar. Okey, cuma pahala tak setinggi yang dalam banyak situasi. Kerana tu kita baca bab ni. Kita baca bab tauhid dalam kesabaran ni supaya kita boleh ubah pasrah kepada redha. Cara mana nak ubah? Dengan mengaitkan musibah dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita belajar sifat-sifat Allah yang maha hakim, bijaksana dan mengasihi hamba-hambanya. Jadi kita dengan belajar tauhid ni lah kita boleh upgrade sabar daripada sabar yang pasrah kepada sabar yang redha. Dan lagi tinggi kalau kita belajar tauhid, kita boleh sampai ke tahap sabar yang syukur. Tapi kena belajar tauhid lah. Kalau setakat duduk rumah mikir down, dia panggil down. Down, lama-lama down, saya down lah. Apa pula awak down? Saya down lah, apa-apalah down. Ayat down bahasa mudah lah ni. Kemurungan, down lah tu. Dia sabar tapi dia tak bantu dengan tauhid. Ya, orang ngaji tauhid ni dia makin sabar, makin kuat iman, makin dia rasa nikmat. Seorang sahabat, nama dia, dan doa dia mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas ke siapa? Sa'ad dah. Dia penghujung usia dia tua, sampai mata dia buta. Dalam keadaan dia buta, doa dia mustajab, sehingga orang pakat mari minta tolong dia doa. Doa dia mustajab. Orang mari minta tolong pada dia, wahai Sa'ad, boleh tak tolong doakan kepada aku begini. Dia panggil mimba bitawassul bil salihin, bertawassul dengan orang soleh. Tapi masa tu dia hidup lagi lah. Jangan tawassul dengan orang mati pula. Tiba-tiba ada seorang pemuda tanya dia, wahai pakcik, kalau doa pakcik mustajab, kenapa pakcik tidak berdoa kepada Allah agar mengembalikan penglihatan? Kan buta ni satu musibah pada dia. Dulu dia boleh tengok manusia. Apa jawapan dia? Satu ketetapan yang Allah dah tetapkan bagiku, lebih aku suka dan redha berbanding penglihatanku. Boleh faham? Dia kata kalau ini Allah Ta'ala tetapkan untuk aku lebih suka daripada aku boleh melihat. Redanya dia dalam keadaan tersebut. Boleh saja dia nak minta, ya Allah kembalikan penglihatanku. Tapi dia hujung usia dia rasa dia lebih redha kalau dia buta dan dia menerima takdir Allah dengan hati yang gembira. Ini tak ada orang sampai tahap ni melainkan akidah dia kuat. Sebab tu saya kata nak upgrade sabar ni kena belajar akidah.
Kena belajar akidah, terutamanya beriman dengan takdir, dan yang kedua, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kerana bila kita faham, kenal Allah tu bagaimana, kita tak akan pernah buruk sangka kepada Allah. Hatta bab malah kita. Sama dulu ada orang mengaji tasawuf dan sufi lah. Dia kata kalau tiba-tiba Allah ni kita rasa malah nak buat ibadat, itu mungkin tanda Allah tidak berhajat kepada ibadat kita. Allah tak nak dengar kita mengaji Quran. Saya sendiri pun kadang-kadang saya terucap perkataan tersebut. Ya ke begitu? Bila kita baca ayat-ayat Quran, bila kita baca ayat, kan Nabi kata, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, Allah lebih dekat kepadanya sehasta. Hadis itu tersebut menunjukkan bahawa Allah tidak pernah menghalang hambanya buat ibadat. Kalau dia rasa malas dalam ibadat, jangan kata, oh Allah Ta'ala tak suka aku buat ibadat. Lah. Kena cek muhasabah diri. Apa yang menyebabkan kamu berat untuk buat ibadat adalah maksiat yang ada pada kamu. Bukan kerana Allah tak nak ibadat kamu. Allah menawarkan keampunan. Allah menawarkan pahala. Allah suruh kita. Allah ikat syaitan bulan Ramadan. Allah buat macam-macam. Allah Ta'ala bagi galakkan buat ibadat. Mari sampai satu hari, orang kata, oh Allah tak suka kita buat ibadat. Sebab tu kita rasa malah. Kadang Allah tak berhajat kepada ibadat kita. Jangan kata lagu tu. Ni orang sufi kadang-kadang dia rasa begitu. Even kalau dia banyak dosa sekalipun, jangan pernah kita tutup rahmat Allah daripada dia. Kita kata Allah tidak pernah pun benci kepada ibadat seorang hamba. Melainkan yang menghalang manusia daripada itu adalah mungkin kemaksiatan yang ada pada kita. Jadi gitu sudut pandang kita terhadap musibah, sudut pandang kita kepada macam mana yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Cara kita nak upgrade adalah belajar akidah, beriman kepada takdir, belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu kita tahu Allah tidak menginginkan untuk hambanya melainkan kebaikan. Hanya saja kita sebagai makhluk ni yang kadang-kadang lari daripada Allah, yang jauh daripada Allah. Sedangkan kita kalau sekejap kita dekat kepada Allah, sehasta Allah datang. Kalau sehasta kita dekat kepada Allah, sedepa Allah datang. Dan Nabi kata kalau manusia datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Ini semua akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.